sharekan ni. PIS ni, Piping Identification System ni, baru 2 grup yang hantar. Grup 1 dengan grup 3. Grup lain tak hantar lagi latihan tu. Macam mana? Grup lain tak hantar lagi. Saya tak tahu awak faham ke tak PIS ni, Piping Identification System. Untuk pengetahuan awak yang dalam Padlet ni, ini kebanyakan adalah soalan final. Saya buat aktiviti ni balik sebab soalan final PNID ni dia lebih kurang sama je. Daripada topik pertama, simbol, itulah dia akan tanya bentuk, suruh lukis. Topik 2, flow diagram, dia akan minta awak kena pasti ataupun ceritakan balik apa flow diagram. Okay. Topik 3, inilah PIS. Topik 3 kita ada 3. Satu PIS, Piping Identification System, dia ada 8 identification tu. Lepas ni saya akan masuk apa? Dalam topik PIS ni dia ada instrumen, tag instrumen. Tag instrumen ni dia ada 7 label ni. Dan lagi satu selain daripada instrumen tu dia pecah kepada 2 Satu tag motor, dia macam tag instrumen juga. Lagi satu tag instrumen, 4. Tag instrumen tadi ada 7, tag motor ada 4 bahagian ni. Tag instrumen ada number, ada jenis instrumen lain, dia pun ada 4 juga. Okay. Jadi sebelum saya masuk tu, saya nak tahu awak tahu ni PIS ni, tag Piping Identification System ni dia ada 8. Okay, yang pertama 2, 3, 4, 5 tag utama iaitu service, line size, piping material, unit number, line number. Okay. 3 belakang ni adalah isolation. Isolation yang pertama adalah jenis dia, type. Yang kedua thickness dia, ketebalan. Dan yang ketiga steam tracing untuk isolation. Okay, ada 7. Jadi saya nak tahu awak tahu buat ke tak ni. Grup lain tak buat lagi ni. Ni baru 7. Ni grup 1, grup 7. Okay. Grup 7, grup 3. Yang lain? Grup 2, grup 4, grup 5. Tak ada. Grup 2, grup 4, grup 4, grup 5. Yang lain macam mana? Ada tak orang-orang dia ni? Saya tengok lagi kumpulan. Grup 2, Muhammad Nur Raiman ada? Si Zeng Yu, Arif, Daniel Irfan, Farhan Muhammad Amin. Ada tak ahli ni kat sini? Ada kan? Nur Raiman. Mana latihannya? Bila tak buat saya tak tahu awak faham ke tak. Dan benda ni memang soalan. Ya? Dah buat kan? Dah post dah? Dah post ke Padlet ni? Ada pun? 3A kan? Apa dia? Saya tak dengar. Apa dia? Saya tanya kuasa je. Subjek post. Okay, grup 2. Grup 4. Grup 4 Nur Zaini, Muhammad Zarul Ifran, Azim, Saifullah. Mana awak punya ni? Latihan PIS ni. Azim? Zaini? Tadi Zaini ada tak? Zaini tak masuk lagi Zaini tak ada. Zarul Ifran. Ada puan. Siapa? Zarul. Mana awak punya ni? Okay.
Kita orang belum buat lagi Puan. Belum buat? Saya suruh buat. Ikut video sebelum ni. Kena pasti mana satu awak punya grup nombor berapa itu saya beritahu. Grup 4. Grup 4. Tak silap kena buat. Grup 4 ni. 1, 2, 3, 4. Ni RV 1 IP2 01041. Itu satu latihan. Latihan yang kedua saya suruh buat yang ni. Grup 4 buat yang ni kan, develop piping identification system. Dua bentuk soalan. Satu soalan diberi dalam bentuk kod ni like PIS labeling. Lagi satu soalan dia ceritakan. Awak kena tuliskan kod. Ni contoh soalan. Memang soalan final. Soalan test dah belum kan. Test soal topik 1 2. Mungkin test 3 EOC 3 inilah soalan dia. Jadi saya nak minta awak buat. Sebab kalau tak buat saya tahu awak memang tak boleh jawab final. Untuk ni bila salah saya tahulah awak tak buat latihan waktu dalam kelas. Itu je. Dan markah dia banyak. Kalau ni setiap satu ni markah. AC 1 markah, 3 ni 1 markah, 3 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. Ada 7, 1 2 3 4 5 6. Markah dia antara 5 ke 7 markah. Banyak tu. Untuk soalan macam gini je. Bentuk macam gini pun lebih kurang 5 hingga 7 markah. Soalan macam gini pun sama. Lebih kurang ni. Bila label salah, saya anggap awak salah lah sebab dia satu-satu. Terus kosong. Jadi markah awak akan tak ada kat situ. Grup 4, grup 5, Puspa. Okay, saya ulang sikit PIS. Okay. Untuk piping identification system ni dia ada 8. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 ni adalah yang utama. Yang pertama ni service. CA ni service. Awak boleh tengok nota atas ni. Service. Apa maksud service? Ni service. Kod dia. Kalau S tadi apa? S tu apa? Dia punya ni. Ikutlah SH ke ST ke. S saja kat sini tak ada. Okay, tak apa. Kalau tahu boleh nyatakan, kalau tak tahu cuma cakap dia service. Jadi CA adalah caustic service lah. Yang kedua line size. Line size ni ada dua jenis. Kalau tanda koma ni bermaksud maksudnya inci. Inci. Kalau ada koma atas ni maksudnya dalam unit 10 inci. Tapi kalau tak ada koma dia dalam bentuk milimeter. Okey, seterusnya material specification. Jadi awak kena tengok kat nota material specification apa maksud POJ ni. Pergi kat nota material specification. Tadi huruf apa? P. Kalau P, STP 4G lah, 38. Kalau tak jumpa, benda-benda ni diberi dalam lukisan. Dekat belakang lukisan tu, dia tulis metrification ni G apa, N apa, W apa. Awak tak perlu hafal. Tapi kalau bila biasa guna, awak akan tahulah. Contoh material apa yang biasa macam ANSI, SME jacket. Jadi awak tak perlu hafal, tapi dia ada tunjukkan material specification tu. Jadi bila awak cari dia apa kod ni, apa dia punya material specification dia. Okay, mana tadi?
Okay, yang lain line number, ni line number. Ini line unit number, ni line number. Unit number ni unit lah, unit yang keberapa. Lepas tu dia ada bahagian-bahagian lagi. Mungkin unit tu ada beberapa barang yang sama, lepas tu dia numberkan yang nombor 2. Barang yang jenis 11, dia ada bahagian-bahagian 02. Maknanya ni adalah barang yang ke 02. Lepas tu ni adalah isolation type. Isolation ni, apa itu saya cakap? Tambahan. Penebat penebat. Jadi ni jenis penebat H. Atau boleh tengok isolation H ni apa? Gas ke, hydrocarbon ke ada dalam table isolation. Okay, H adalah heat conservation. Penebat jenis H lah. Yang penting boleh terbaca. Lepas tu ni thickness untuk isolation tadi, penebat tadi. Ni adalah steam tracing untuk isolation. Okay, ni adalah piece. Ni saya nak masuk tag number equipment. Tadi piece tu piping, piping identification. Sekarang equipment. Sebelum ni saya dah beritahu perbezaan equipment, apa lagi awak belajar? Equipment, instrument dengan device. Okay. Kalau pelajar elektrik, komponen-komponen tu kita panggil device, kecil-kecil. Kalau equipment dengan instrument, apa bezanya? Hari tu kalau ada sensor, dia adalah jenis equipment ke instrument? Nanti cek balik. Saya pun dah terlupa dah. Equipment dengan instrument. Instrument yang awak belajar setiap instrument lah. Dia ada pneumatik, hidrolik, ada juga barang-barang elektrik kan. Nanti awak belajar topik 4 tu. Pneumatik, hidrolik, barang-barang elektronik. Lagi apa awak belajar instrument? Instrument. Okay. Instrument biasanya lebih besar. Equipment dia lebih kecil sikit. Mungkin macam device. Dan saya rasa equipment dia ada sensor. Dia macam antara instrument dengan elektronik punya barang, iaitu device. Kita panggil dia equipment juga. Cuma dari segi tag labeling ni, tag number equipment ni macam ni dia punya labeling dia. And labeling dia ada 5 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berbeza dengan piece. Yang pertama ni adalah equipment kategori. Dia ada pecah-pecahan dia, kategori apa. Okay. Yang kedua ni plan unit number. Ketiga plan section, bahagian dia. Tadi kalau piece line unit number kan, ni plan section number. Barisan yang keempat ni, pola yang keempat ni equipment classification. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 serial. Serial no of equipment. Dari nombor siri equipment tu. Tadi equipment, bahagian equipment. Sekarang ni nombor siri. Yang nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identification of train. Okay, train ni bahagian lagi, bahagian dalam bahagian. Kalau ni siri number ni, equipment tu ada nombor siri. Betul dia ada train lagi, barisan. Barisan lagi, barisan A ke B ke. Dan last sekali baru identification of spare item. Ada spare item dia, pecahan macam aksesori. Ini adalah 7 tag equipment. Okay, sama juga macam piece, awak kena rujuk. Okay, equipment kategori ni boleh rujuk dekat tag equipment, number of equipment. Okay, tadi huruf R. R adalah reactor. Kalau O ada O. O tak ada. Okay, kalau G generator. Itu adalah equipment dia. Jadi kalau soalan tanya equipment, inilah equipment dia. Boiler, column, heat, conveyor, motor. Ini semua equipment. Tanks, vacuum. Ini adalah equipment. Okay. Ini adalah lukisan yang ada list equipment. Nama-nama ni semua dilukiskan dekat drawing lah. Dilukiskan di drawing. Yang ni sebab awak kena belajar PNID ni, sebab nak baca equipment. FT ni apa?
C tu apa. Kan? Tak tahu, rujuk balik dekat dekat nota ni. Nota equipment. C column. Kan? C column kat sini. Nampak C ni besar ni. Ni adalah column. Tak ingat boleh rujuk balik kan. Kalau D adalah drum. Okay. Kalau tak tahu drum tu bentuk apa, ni drum ni, tong drum lah. Okay. FT ada tak F? F adalah filter, separator, injector. Boleh rujuk balik. Awak tak perlu hafal, tapi bila biasa awak guna, awak akan tahulah. D awak dah tahu, oh drum. Apa tadi? F filter. Ni yang biasa. M motor, P pump, R reactor. Ni perkataan-perkataan yang awak akan selalu jumpa dan awak akan tahulah walaupun tak hafal. Walaupun tak hafal. Okay, ini tulisannya. Okay, ini adalah piping material classification dia. Untuk piece kita ada material classification. Untuk tagging pun sama, ada juga. Jadi material classification ni ada 4. Yang pertama ni, kolom yang pertama adalah piping material. Baris yang kedua ni, kolom kedua adalah pressure. Kolom ketiga adalah service. Kolom yang keempat adalah supplement. Okay. Jadi kalau huruf S ni awak cari kat sini, huruf S adalah SUS 304. Kalau ditanya piping material classification, boleh carilah. Boleh cari kat sini apa maksud dia. Kalau tak ada, awak cuma beritahu ni je. Ni piping material, ni adalah pressure, rating, yang ketiga ni adalah service dan yang keempat supplement. Itu cara baca dia. Okay, ni lagi. Kelas-kelas untuk material classification. Ada banyak, awak tak perlu hafal. Ada diberi rujukan lah dalam drawing ni. Okay, boleh? Boleh tak? Saya nak bagi latihan dah ni. Topik hari ni pendek je. Sebabnya dia sambung dengan PIS. Cuma saya kena bagi latihan lah. Okay, soalan ni sama ke dengan soalan sebelumnya? Macam sama je, AC 3 inci. Oh, sama. Okay. Sama, saya tak perlu bagilah, saya bagi latihan lain. Sebab ni PIS saya dah bagi dari tu kan, 3.1 tu sama. Okay, saya teruskan. Tadi PIS, tagging, instrument. Lepas tu material, piping material classification. Okay, ada 4 tadi. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dia piping accessory. Okay. Piping accessory lebih kurang dengan piece lebih kurang dengan piece. Yang pertama ni piping accessory simbol. Yang kedua unit number, plan section number. Yang ketiga ni, keempat, 1, 2, 3, 4 ni sequential number dan train identification. Okay, ini untuk piping instrument accessory. Ada 7. Ada 7 berbeza sedikit dengan piece lah. Piece ada 8, yang ni ada 7. Okay, ini diberi simbol for isolation. Isolation yang kat belakang, 3 huruf yang kat belakang tu kan. Kolom yang 6, 7, 8. Kalau dibagi H, maknanya hot lah, hot isolation. C, cold P, personal Ini nota yang boleh awak rujuk apa maksud setiap simbol-simbol tu. Okay, ni miscellaneous simbol untuk tadi miscellaneous ada kat mana? Dekat piece saya tadi kan. Miscellaneous simbol. Tag number tak ada.
Kalau diberi suruh dicakap suruh cari miscellaneous simbol. Jadi inilah simbol-simbol untuk miscellaneous simbol lain-lain jenis type isolation tadi isolation. Okey. Ni adalah yang ketiga. Yang utama tadi piece, yang kedua tag instrumentation, okey. Text equipment, yang ketiga ni adalah tag motor. Tag motor ni dia ada 4 kolom yang utama. Kolom pertama ni dipanggil unit number. Kolom pertama ni 29 ni unit number. Motor unit number yang ke 29. Yang kolom kedua B ni adalah machine number. Khas untuk motor lah. Okay, M ni adalah serial number bagi motor. Dan yang hujung ni, kolom D ni adalah suffix number untuk motor Cek number instrumentation. Okay, ni sama dengan tadi kan. Ni sama instrumen. Itu je beza untuk tag untuk motor. Untuk tag number instrumen ni sama dengan yang tadi saya tunjuk equipment. Tu equipment dan instrumen dia lebih kurang sama. Dia punya labeling. Kan ni process variable, function, plan number, plan section number, serial number, train identification dengan suffix Apa beza dia instrumen dengan equipment ni? Equipment tak ada suffix kan. Tag number equipment ada identification of spare item. Untuk instrumen dia ada suffix, tapi yang depan tu sama. Yang depan ni lebih kurang sama kan. Train, plan number. Itu beza lah Okay, ada juga tag instrumen ni dia bukan macam yang atas ni ada 7. Ada yang macam motor. Ada 4 bahagian. Jadi yang tag instrumen yang macam motor, tagging motor tadi tu, dia ada 4 bahagian. Bahagian yang atas ni, kolom yang A ni adalah type of measuring. Ukur, nak ukur apa? Kalau T, temperature. Kalau R, radioaktif. P adalah pressure P adalah pressure. Okay. Seterusnya kolom yang B ni IR ni adalah function dia. Instrumen punya function. Kalau R adalah recording, Q adalah counting, G adalah glass device. Okay, ada dia punya jenis function ni. Kalau diberi awak boleh nyatakan lah. Kalau tak diberi awak kena cakap yang tengah-tengah kolom B ni adalah type of function Okay, kolom yang C ni 040212 ni adalah item number. Okay, item number. Item number ni (04:012) untuk instrumen. Dan yang kolom yang ke D ni adalah suffix. Suffix ni macam aksesori juga. Tadi ada berikan suffix tu apa? Kalau tak diberi awak cuma cakap suffix je lah. Suffix. Suffix ni macam aksesori juga sebenarnya. Macam aksesori. Dalam barang tu dia ada aksesori lagi, ada tambahan lagi barang-barang kecil. Inilah tag number of for instrument ni. Ada 4. Macam motor juga tadi, ada 4. Yang lain-lain ada jenis 7, ada jenis 8 kan. Ada 8, ada jenis 5 Jadi awak kena tahu kedudukan labeling tu dan boleh baca lah apa maksud simbol-simbol tu. Okay, contoh lain, instrument simbol.
Ini topik 1. Topik 1, bulat ni maksud dia circle or oval figure is used to explain the instrument type, function of identification number. The circle is commonly called balloon or bubble. Okay, bulat ni adalah instrumen, jenis instrumen. Okay, jenis apa? Kena tengok table instrumen lah. Instrumen jenis apa? F tadi apa? Tadi F apa tadi? Kalau proses F tu flow, kalau instrumen F tadi apa? Tengok balik tadi, instrumen punya table. Jadi banyak table boleh wujud mana-mana table yang sesuai lah. Ni material. Okay, ni equipment. Tadi instrumen kan. Tadi F. Filter, separator, ejector F. Dia kata boleh bezakan antara instrumen dengan equipment. Okey, yang belah garis ni adalah instrumen location. Location dia di mana? Topik 1 saya dah tunjukkan, ada yang dalam box tu, ada kat luar, wire kat luar. Ada yang boleh dikontrol guna switch saja. Location dia kat mana? On board. Okey, 205 ni adalah loop ataupun tagging number. Tagging number, saya cakap tak? Loop kitaran, berapa kali mungkin dia baca bila proses berlaku kat alat ni, contoh alat F ni, berapa kali dia lalulah loop dekat instrumen tersebut lah. Itu maksud dia 205 kali. Itu maksud dia tag number ataupun loop yang lalu di instrumen simbol ni. Okay, sebelah ni adalah function instrument identification letter. Tunjukkan lagi. Tadi atas tadi ada tunjuk equipment kan, ni instrumen pula. Okay. Ini F. F adalah flow. Meaning of functional instrument identification letter. Ini dia kata functional, macam proses jugalah flow. Kalau proses, itulah analisis, flow, time, level. Ini adalah proses. Kalau yang tadi tu equipment apa? Tadi kat instrumen tadi. Ni. F ni adalah instrumen apa? Alat apa? Instrumen tadi. Alat apa? Filter, separator. Yang bawah tu proses. Proses dia flow. Timer, level. Ini proses. Jadi aku boleh bezakan. Huruf dia sama je. F kan. S, O. Tapi boleh kena bezakan antara instrumen dengan proses ataupun kat sini cakap functional. Functional fungsi. Ini proses, fungsi alat tu. Dia buat apa? Dia pressure, tekanan, pemasa, counter ke. Itu beza alat dengan proses lah. Proses tu dia buat. Alat tu dia tak bergerak-gerak. Proses dia bergerak. Dia ada ukuran dia. Kita boleh measure panas, sejuk, berapa darjah, panas berapa sejuk, berapa darjah, tinggi rendah, air tu tinggi level, air tu rendah level dia boleh ukur, tinggi rendah. Suhu boleh ukur, panas sejuk. Tekanan boleh ukur, berapa tekanan dia, tinggi ke, tekanan rendah. Current pun boleh ukur, ambil multimeter boleh ukur. Benda yang boleh ukur semua adalah proses ataupun functional untuk instrumen. Tapi alat yang kita nak gunakan tu adalah instrumen lah. Itu beza proses dengan instrumen ni. Okay, ni instrumen simbol. Okay, yang tadi lah bulat tadi locally mount. Ada garis board mount. Double line ni locally board mount. Ni topik 1. Saya tunjukkan tadi. Ini locally mount tadi. Kita tunjuk balik lah. Ada yang dalam kotak, dalam box mount tu. Ada kat luar, ada wiring kat luar. Ini simbol-simbol dia. Transmitter. Okay, ni instrument signal line.
lines ni macam wiring lah, ataupun kita sambungkan kabel ataupun pipe. Kalau jenis dot-dot ni elektrik punya wire. Kalau garis putus ni pneumatik. Pneumatik adalah angin lah, pipe angin. Ni hidrolik, minyak, pipe minyak Jenis lain tu capillary, mechanical link. Tengoklah Ni instrument simbol. Ni sebenarnya topik satu ni. Ulang balik. Ulang balik ni. Topik satu Okay, kena ingat je lah simbol-simbol ni. Yang belah kanan ni, local DCS, share control function. Primary DCS, share display, shared control function, accessible to operator. Kalau ni primary DCS, share display, share control function, inaccessible to operator. Dan ni adalah, tak nampak, auxiliary DCS, share display, share control function, accessible to operator. Okay, awak kena boleh bezakan. Yang ini boleh share control, boleh function. Yang garis tengah ni dia operator, technician je boleh control lah. Kalau dot-dot ni operator pun tak boleh access lah, tak boleh control lah, nak ubah ke apa nak control tak boleh. Kalau double line ni function accessible to operator, operator boleh control, tu beza ni. Dan ada yang boleh share, ada yang tak boleh share. Maknanya ada yang kita nampak, ada kita pergi kat control room je, tak boleh nampak, dia tersembunyi dalam box mount board control panel ni kan. Sebelah sini adalah bentuk-bentuk dalam main board room panel. Ni semua kena ingat boleh lah, sebab soalan suka juga macam soalan Q1 tu kan. Itu contoh soalan-soalan macam Q1 Ni adalah contoh macam soalan Q1. Dan final pun dia boleh keluar juga. Untuk PNID awak kena buka soalan-soalan saya bagi. Soalan test quiz EOC tu memang boleh keluar sendiri dalam final. Sebab kadang-kadang itu pun memang soalan final. Dan latihan dalam Padlet tu tolong buat lah, walaupun kerja berkumpulan, tapi soalan akan dites secara individu lah semula dalam final juga. Jadi saya tahu awak buat ke tak buat dalam latihan. Okay, ni adalah contoh instrumen simbol untuk tadi bulat-bulat, sekarang bersegi. Kalau bersegi ni kat sini dia cakap lah, hard wire interlock. Okay, yang berkotak-kotak atau bulat dia semua adalah local PLC. Kalau kotak ni PLC lah, PLC kan. Tadi kalau bulat tadi dia instrument mount kan. Okay, yang kotak ni kebanyakan adalah PLC. Tapi kotak 4 segi ke, ada garis tengah ke, lebih kurang dengan yang bulat. Maknanya ada yang boleh accessible operator, ada tak boleh inaccessible to operator. Ada yang boleh share, ada yang tak boleh display share. Ni awak kena hafal sikit lah. Yang lukisan belah dalam ni sama dengan yang jenis bulat. Cuma yang bulat ni kebanyakannya adalah PLC lah, PLC dan interlock. Dan yang bulat tadi instrumen biasa instrumen biasa. Okay, instrumen simple, actuator simple. Okay, untuk actuator kita biasa guna actuator control valve. Okay, control valve ni dia ada FO, bermaksud fail open to air to close. FC fail open to air to open, ATO. Maksud FO ni fail open to air to close. Maknanya pipe tu dia dalam keadaan terbuka, awak nak tutup baru dia, awak nak closekan dia, pusingkan pipe tu tutup baru dia tutup. Maknanya control tu dia sentiasa dalam keadaan terbuka, open. Kalau buka air, kalau air lalu
awak tutupkan dia baru air tu tak bocor lah. Open tu close. Kalau FC close to open, dia pipe tu memang dah tertutup, dah kunci. Dah kuncikan dia. Kalau nak bagi air lalu, awak kena buka pipe tu, air tu baru lalu. Okey, boleh. Tu beza FO dengan FC. Kalau FC, FO, dia dah terbuka, awak dah luluskan pipe tu, air memang boleh lalu. Kalau nak tutup, kena pusing pipe tu, ditutup. Itulah AC. Okay, fail intermediate dan fail lock. Piston cylinder type dan standard type. Okay, ni nanti saya awak cari lah tu. Ini topik instrumen. Cuma awak perlu tahu FI tu fail intermediate, FL tu fail lock. Fail lock ni dia macam ada kunci dia ada lock. Fail intermediate ni semua cerita pasal alternator untuk tutup lah, tutup pipe tu Auto dalam keadaan terbuka, kalau awak nak tutup, awak kena pusing dia tutup. Kalau FC dia tutup, awak kena luluskan pipe tu ke. Kalau fail intermediate ni nanti boleh cari balik intermediate ni cepat. Mungkin dia macam ada sensor ke. Lock pun macam sensor juga, tapi dia ada guna macam PLC, dia ada programming, kita auto lock kan, kunci. Intermediate pun kunci juga. Cuma mungkin tengok apa perbezaan intermediate, kunci intermediate dengan kunci lock. Lock tu saya sendiri guna PLC, intermediate tu saya tak pasti dia guna apa. Dia guna mechanical ke. Kita tengok balik. Okay, piston alternator juga. Jenis cylinder type. Awak dah belajar dah piston dalam instrumen. Solenoid type. Solenoid ni lebih kepada elektrik lah, sebab dia ada wire. Ada wire, ada magnet. Bila arus elektrik lalu, dia akan magnet, jadi magnet tu akan tertarik kat besi. Dalam subjek elektromagnetik awak belajar. Jadi solenoid tu akan macam kunci lah, terlock kunci. Bila ada arus lalu, current tu akan tarik magnet, jadi besi tu tertutup. Jadi kunci tu akan ditutup macam mangga. Tapi dia guna konsep elektrik. Tu solenoid. Bila ada arus elektrik, arus tu akan tarik magnet, besi akan tertutup. Jadi kalau nak buka, awak offkan arus, besi tak akan lekat kat magnet, jadi kunci tu akan terbuka. Ni semua adalah kunci macam lock. Nak tutup pipe, nak buka pipe. Kita ni jenis silinder. Silinder ni maksud dia silinder macam mana saya nak cakap Pada pelajar boleh saya lupa. Silinder ni macam, kena tengok tak silinder. Saya nak bagi contoh apa macam kunci juga. Masuk keluar lock tu. Tapi sebabkan dia piston, dia ada minyak kot, dia mechanical type, dia masuk keluar macam mangga. Tekan keluar, buka tutup kan. Tapi kalau jenis silinder tu dia dalam bentuk silinder bulat, dia boleh buka, keluar, tutup, masuk keluar, masuk tutup, buka tutup, macam mangga juga. Tapi dia jenis silinder type dalam bentuk piston, dia ada bentuk dia. Bentuk piston. Okay, solenoid tadi arus elektrik lah. Magnet tadi, magnet dan besi. Dia pun buka tutup juga. Konsep ni konsep elektromagnetik. Yang silinder ni konsep dia mechanical lock. Okay, ni semua adalah alternator symbol untuk control valve. Untuk buka tutup. Sama ada pipe, silinder ataupun solenoid. Okay, ni adalah instrument symbol. Kalau silinder dia macam empat segi. Diagram, pressure balance, solenoid S, M motor, relief, hand actuator, elektropneumatik dan elektrohidrolik. Ini semua adalah alternator. Alternator ni kalau dalam bahasa elektrik, switch lah. Kalau elektrik kita on,
kita tekan on, dia menyala, kita nampak lampu menyala. Kalau kita tekan switch tu off, kita nampak lampu padam. Alternator pun sama, dia macam switch. Bila kita lock macam mangga tu, terpulang mangga apa, silinder ke, solenoid ke, motor ke, kan tadi tu piston ke, dia macam mangga, on ke buka, buka tutup, buka tutup. Kalau switch, tekan on, tekan lagi satu, off. Konsep dia sama dengan switch. Switch dalam bahasa elektrik kan, sebab bahasa elektrik kan, meter dia macam mangga lah, saya boleh analogikan seperti mangga. Cuma bentuk dia ada banyak, ada elektromagnetik, ada piston, ada solenoid, valve. Yang penting konsep dia on off, on off. Okay, seterusnya adalah primary element symbol, iaitu flow meter. Okay, flow meter ni adalah flow ni aliran lah. Alir, nak alirkan air minyak. Okay, dia ada meter, nak ukur meter. Flow meter ni ada banyak jenis. Kat sini dia kata magnetic flow meter, sonic flow meter, turbine flow meter. Bergantung kepada awak nak guna flow meter tu untuk ukur apa. Contoh buat projek awak tu nak ukur apa? Magnet. Awak kena cari flow meter untuk ukur magnet. Kalau projek tu awak nak ukur minyak, cari flow meter nak ukur minyak. Jadi kat sini ni kategori flow meter yang ada. Ada thermal panas, ada vortex, ada flow, purified, venturi, void, dan macam lah. Ini semua flow meter lah. Tujuan dia nak ukur bahan tu mengalir. Bahan tu boleh jadi minyak, air, bahan kimia, bahan magnet, apa-apa lah bahan yang awak nak ukur dia bergerak lah, dia ada ukuran macam itu tu boleh ukur 0, 1, 2, 3, 20. Ada flow meter yang nak ukur. Okay, seterusnya instrument timbal. Ni instrument. Okay, ciri-ciri utama untuk instrument ada 4 ni. Satu flow, satu temperature, pressure, miscellaneous. Kalau instrument, dia tak ada ciri-ciri ni. Jenis-jenis flow. Dia static. Instrument dia static. Dia tak ada ukuran. Kalau instrument awak boleh ukur. Alat tu boleh ukur flow. Alat tu boleh ukur temperature. Alat tu boleh ukur pressure. Okay, alat tu boleh ukur apa? Selain yang lah, miscellaneous. Bergantung kepada ukuran. Itu adalah ciri-ciri utama untuk instrument. Miscellaneous ni macam elektrik tu, arus elektrik. Nak ukur alat tu boleh ukur arus elektrik. Dia adalah instrument lah. Tapi dalam elektrik kita tak panggil instrument, kita panggil device. Itu beza. Okay, ni antara simbol-simbol komputer identification untuk instrument, iaitu DCS. DCS ni adalah discrete, C adalah control system, ataupun nama lain dia PLC. Dia adalah system controller. Ini adalah simbol-simbol yang ada untuk DCS, untuk instrument lah. Ni addition, campur tolak, divide, negative. Ni saya tak perlu hafal pun awak cuma tahu simbol-simbol biasa yang awak selalu jumpa lah. Untuk add, kan awak tak tahu add, simbol add kan. Besar kecil ni, high selector, low selector, lebih besar lebih kecil. Takkan tak tahu kan dah belajar matematik. Jadi ini simbol-simbol biasa untuk komputer. Identify all instruments identified according to their symbol and track number. Nampak tak? Okay, kalau tengok kat sini, tag number dia yang macam ni ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Okay, ni adalah instrument tag number Instrument tag number, saya nak suruh awak buat.
Okay, expect sampel. Okay, saya nak awak buat soalan ni. Soalan satu, give an example of Python arithmetic system. Please show 7 main section and give an explanation of each section. Okay. Soalan ni saya nak awak buat berdasarkan gambar ni. Kat sini instrumen dia. Okay, kat sini kebanyakan yang pendek-pendek, yang 5, yang 4, yang tak ada, yang 7. Tak jumpa. 7 tak ada. Maknanya kat sini banyak instrumen dengan equipment. Tak ada pada instrumentation system Okay. Saya nak awak jawab soalan ni. 7 soalan ni. Boleh rujuk ni slide yang 42 ni. Slide page 42 ni boleh dapat dalam situ saya. Okay, boleh rujuk juga gambar ni. Kalau tak jumpa contoh, boleh rujuk gambar ni untuk dapatkan jawapan soalan 1 sampai soalan 7. Kalau tak ada dalam gambar ni, boleh juga cari dekat dalam slide ni. Contoh apa? CWS, O, AV, H, ada tak AV? Dalam slide ni apa maksud read code below piping material lah. Ni ada ni piping material. Dalam slide ni. Okay, boleh buat latihan tu. Kelas DI lupa tak? Kelas awak ni. Boleh kot. 21 kan? Tak ramai. Tak ramai ada 2 orang. 21, 1, 2, 3. Tak ada orang, 3. Oh, 5 orang tak datang lagi. Okay. Saya nak awak buat latihan tu. Jawab tu. Saya nak awak hantar dalam CDOS. Saya buka CDOS. Puan, by group ke individu? Dalam kumpulan. Okey. Dalam kumpulan, jawab soalan tu dalam Word lah. Awak buat dalam Word. Awak hantar dalam CDOS. Dalam CDOS. Sekejap saya buatkan. Seorang-seorang nak hantar nanti, Puan. Salah seorang je boleh hantar. Kan? Salah seorang pun boleh hantar. Topik 3, kita sekarang berada di topik 3 EOC. Saya akan letak last kali kat bawah. EOC ni saya buat latihan tag. Latihan instrumen simbol instrumen tag number. Instrumen tag exercise. Exercise.
exercise tag equipment and instrument tag number. Awak submit kat sini dalam bentuk Word. Hari ni sampai Bila last hantar puan? saya pergi Ahad. Ahad sebelum saya Ayah. masuk office. Sebelum saya masuk office, awak dah hantar lah. Saya semak hari Ahad. Latihan tu hantar dalam kumpulan, maknanya ada 7 kumpulan lah. Awak hantar dekat exercise tag equipment and instrumentation tag number kat sini awak hantar. Exercise tag equipment and instrument tag number. Untuk soalan yang ini. Soalan ni ada 7 soalan, buat dalam kumpulan. Awak boleh kumpulkan jawapan yang dah buat, hantar dalam SIDOS. Harap awak buat lah, jangan mengilat. Sebab dia ini soalan final macam inilah. Saya cuba biasakan awak dengan soalan final, jadi bila tengok soalan final awak tak terperanjat. Tapi kadang-kadang soalan final, sebab soalan final tu poli kucing yang buat, mereka lebih advance. Dia orang ada DPE kan. Jadi kadang-kadang soalan tu soalan DPE. Kod PNID ni ada 2 jenis. Satu untuk pelajar umum, satu memang pelajar proses. Jadi bila pelajar proses dia lebih detail. Untuk pelajar yang umum macam awak, elektrik, instrumentation, kalau baca soalan proses agak susah lah sebab dia mendalam. Untuk awak ni setakat tahu labeling, boleh baca simbol-simbol ni pun dah okey dah. Jadi soalan lebih senang sedikit senang lah. Tapi kadang-kadang soalan tu sebab sama tajuknya NID, terlepas juga lah soalan-soalan susah ni. Jadi takut bila final tu dia selaras, soalan-soalan susah tu keluar, tu yang macam mungkin awak tak dapat jawab lah. Sebab dalam kelas saya bagi soalan senang, saya bagi ni senang, jadi senang bukan soalan susah. Puan, piping kau tak ada final ke? Ada Oh, final. Ada, dibagi diagram lagi, lukisan pelan ni dia A3, kertas A3, ada 3 helai diagram. Awak kena baca dan jawab soalan final berdasarkan diagram. Ada 3 helai. Belakang dia adalah material tu, dia bagi tunjuk material apa. Awak tak perlu hafal material tu sebenarnya. Awak cuma tahu baca, cari simbol tu dekat belah mana bahagian-bahagian dia. Biasa ada yang kena lukis macam plan ni kan puan? Okey puan. Final. Ada. Awak cuma ambil sedikit saja. Katakan ni dia suruh cari apa? Instrumen. Awak lukislah instrumen ni. Apa dia? Namakan. Kena ingat. Kena ingat, fahamkan bentuk-bentuk simbol dan tahu sedikitlah proses. Tahu sedikit proses. Sebab proses tu subjek instrumen sebenarnya, bukan subjek PNID. Tapi kadang-kadang soalan tu terlepas juga. Tanya proses. Berapa markah biasa? Markah? Macam tadi, soalan tag 8 markah. 5 ke 8 markah. Soalan yang semalam yang suruh buat tu. Yang suruh buat dalam Padlet tu, itu 5 hingga 8 markah. Walaupun jawapan dia satu baris je. Satu tagging betul, 1 markah. Ada 7 tagging kan? 7 markah. Tapi susunan betul 1 markah lagi. Itu yang 8 markah. Okay, itu untuk yang jenis 7. Kalau jenis 4 ni mungkin 5 markah. A ni 1 markah, B 1 markah, C 1 markah, D 1 markah. Kedudukan dia tak terbalik-terbalik. D awak tak letak kat A tak letak kat D, 1 markah. Itu markah dia 5. Itu cara soalan yang akan. Okey. Ada soalan? Puan.
Ya, yang tadi yang hantar kat mana pun? Sidos Tadi dalam SIDOS. Latihan hari ni hantar dalam SIDOS. Bab 2 bab 3. Bab 3. Sekarang kita berada di bab 3. Instrumentation. Ya, PIS. Oh, Piping Instrumentation Symbol. ya, exercise type 2 pun. Nota ni yang saya tunjukkan ni pun ada dalam SIDOS. Okey. Terima kasih Puan. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya dismiss. Kita jumpa minggu depan, hari Selasa. Saya akan check balik awak punya latihan. Lepas tu yang tadi tu saya dah check Q1 dengan EOC 1, nama-nama tadi tu tak hantar lagi. Dan saya akan check test 1 lah. Tak hantar maknanya markah tak ada lah, itu je. Untuk PNID assessment tinggi markah dia sebab dia tak ada lab, dia assessment dan final. 50 assessment, 50 final, lepas tu dia convertkan 60-40 tu tadi. Jadi bila tak hantar memang markah awak akan drop lah. Banyak sangat. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Saya akan end. Awak boleh tanya je ada PM ataupun PM dalam grup.